Entah-entah saya sedang cakap dengan AI sekarang. Betul? Ini sebenarnya AI. Ini sebenarnya AI. Sebenarnya. Bukan saja masa depan lah. Sekarang rasanya pun dah ada terjadi. What do you think? So kalau pendapat Al Jazura sendiri kan, pengalaman pun dah lama kan dekat dalam industri ni, what are the, I would say, struggle, cabaran dalam industri education, terutamanya zaman sekarang dengan adanya AI, Betul juga kan. dengan adanya machine learning, dan you know, like basically macam ChatGPT literally can give every answer out there. You tak perlu nak berjumpa dengan mana-mana coach pun, you dah dapat jawapannya. So yeah, maybe you can share based on your experience, like 1, 2, 3, whatever it is. Very good question. Soalannya sangat baik. Dan kita tengok memang ChatGPT ataupun AI memang ada kelebihannya sendiri. Tapi ianya tak semestinya mengatasi kelebihan yang ada kepada kita sebagai human being atau manusia lah kan. Contohnya nak buat skrip untuk podcast kan. Kita boleh je tanya ChatGPT, dia boleh bagi kita skrip apa semua kan. Betul. Tapi yang kena cakap kita. Ataupun kalau dia buat yang pakai sekarang video kan, video pun boleh pakai. Tapi betul. mungkin cara yang dia explain tu tak macam kita lah, santai begini, boleh gelak-gelak kan, emosi, ada emosi kan, ada mimik muka. Mungkin AI tu susah nak buat macam tu. Dia tak boleh 100% sama macam kita lah. Walaupun kita tengok dah ada orang buat mirror image of beberapa personality yang cakap, buat speech apa semua kan. Tapi dia kena copy yang sebiji lah. Dia tak boleh naturally bersembang, ada conversation atau perbualan, tak boleh buat kan, sebab itu bukan keupayaan AI. So dia ada limitation juga. Jadi contohnya kalau kita nak mengajar, kita boleh mengajar daripada pengalaman yang kita ada kan. Dan kita tak perlukan AI. AI sebenarnya membantu. So katalah saya ada saya barista lah, contoh saya barista kan, saya ada pengalaman buat kopi apa semua kan, dan saya ada skill yang saya boleh ajar orang lain. Tapi saya tak reti nak buat modul kan, so saya type lah dekat ChatGPT kan, minta macam nak buat modul design lah. Saya punya kepakaran, tapi yang mengajar tu saya daripada saya punya pengalaman buat kopi. Input bukan tu datang daripada kita, masih lagi jadi daripada sebenarnya ChatGPT membantu. Kalau kita sebagai coach atau trainer, dia sebenarnya membantu kan. Dan bukan saja bidang kita, banyak bidang lain pun sebenarnya ChatGPT, AI, accelerated advanced learning ni sebenarnya memang bagus. So kan? basically menggunakan apa saja teknologi sekarang ni untuk memperkasakan lagi kemahiran yang kita ada. Betul. Kan? Betul. Tapi cabarannya, cabaran dia itulah, satu, kita tak tahu apa nak buat kan. Tak takut ke macam lama-lama AI tu bakal mengurangkan kepercayaan kita? Sebab let's say lah dalam masa 20 hingga 30 tahun akan datang, memang kita boleh dapat carbon copy sebiji macam Jazura sekarang. Entah-entah saya sedang cakap dengan AI sekarang. Betul. ini sebenarnya AI. Ini sebenarnya AI. Betul, mungkin berlaku. Dan bukan saja masa depan lah, sekarang rasanya pun dah ada terjadi. Especially kerja-kerja yang dia sangat straightforward, yang tak perlukan pengalaman kita sendiri kan. So contohnya kita ambil coaching lah, coaching. Boleh je kita type kat dalam ChatGPT tu kan, bagi rangkakan saya business model terbaik untuk saya punya business. Dia boleh bagi rangka kan, tapi dia tak boleh jalankan kan. Pelaksanaan dia itu tak boleh melaksanakan. Dan juga sebab dia tak ada pengalaman yang relevan, dia tak boleh advise usahawan tu yang kalau you buat step ni, ini mungkin akan berlaku, kalau you buat step ni, ini mungkin akan berlaku. Dia tak ada pengalaman tu, jadi dia tak boleh ada that interaction lah. Kan. Ni saya try lah buat Google Bard lah, sebab saya avid user of Google Bard. So tengoklah business model apa yang boleh buat, produk target market. Betul, memang dia boleh generate untuk kita. Tapi dia tak boleh bagi jawapan kepada kita sebenarnya apa kekuatan kita. Kalau kita type kan, ChatGPT tolong bagi tahu saya apa kekuatan saya. What is my strength in selling nasi lemak. Itu kalau you dapat tahu yang you nak jual nasi lemak. Kalau you tak tahu, Kalau betul kan, you sebenarnya tak ada minat pun jual nasi lemak. Jadi macam mana ChatGPT nak tahu? Dia tanya you balik. Dia pun kata strength in nasi lemak will depend on number of factor lah, such location. So dia bagi jawapan yang very vague, very superficial. Yes, kan. So saya selalu tanya usahawan tu, sebab apa? Dia pun kadang-kadang tak tahu kenapa dia buat bisnes tu. Itu lagi lah. So how do I know I am good at selling nasi lemak? Nasi lemak apa benda kan? So dia akan tuliskan beberapa faktor juga.
Tapi persoalan pertama, kenapa nasi lemak? Ya, betul kan? Kan? Kenapa awak nak jual nasi lemak? Sebab tengok orang sebelah tu meniaga nasi lemak macam maju je. I think tanya kan, apa minat saya? Cuba tanya, What apa is my minat? passion? What is my passion? I am clueless. Ha. Clueless for the past 10 years. Ambil kau. Mungkin dia akan minta you buat beberapa exercise kan, ya. supaya Dah agak kan, betul. Exactly. dia Reflect minta on you your buat past, beberapa you know, exercise kan, supaya you boleh self discover. Okay. Tapi kalau you ada coach tu boleh percepatkan proses tu tadi lah. Sebab apa? Sebab dia duduk borak dengan you sekejap, dia boleh agak kan, dan dia boleh tanya untuk you validatekan sendiri, yalah betul lah saya minat benda ni, saya nak cuba benda ni. Kan? So sebab itu benda yang unik yang memang kita dah dianugerahkan. Kan? Macam Dr. Adam, dia belajar nak jadi doktor, tapi kenapa tak sambung jadi doktor? Tu kena buat another episode lah. Kenapa dia sekarang nak jadi trainer kan, buat podcast? Macam adik saya pun doktor juga, tapi kenapa dia tak nak jadi YouTuber macam Dr. Adam? Sebab dia minat jadi doktor. Kan? Tapi persoalan dia kenapa dia minat jadi doktor? Itu persoalan yang mungkin dengan AI ni masih lagi lah belum boleh jawab, sebab benda ni memerlukan human interaction. Yeah, I think AI ni more towards dia tak ada element of mentoring in a way, betul tak? Dia tak boleh nak handle element coaching. Yeah, exactly. Betul. Sebab sekarang ni AI is still one way. But saya pernah dengar lah satu podcast yang mana mereka sedang develop satu jenis AI yang two way. Betul? Two way maksudnya dia bukan sekadar memberi jawapan, tapi dia bertanya soalan kepada kita supaya soalan yang kita tanya tu soalan yang betul-betul apa yang kita nak tanya. Faham? Kan? Tapi tu memang literally dah I think they are trying to develop benda tu, tapi it got to the point where AI tu, and not only that, dia buat AI tu bercakap antara satu sama lain, and it got to a point di mana mereka bercakap bukan bahasa yang kita faham, bahasa yang diorang faham. And then orang yang develop benda tu terus shut down. Ada satu case memang case betul ni. Memang case betul. Saya dengar pun memang sebab dia dah start. Tapi point dia, orang tanyalah, adakah sebab mereka nak macam berkolaborasi untuk in a way get back to earth kind of thing? Tak. It's just that AI ni dia design to get the fastest answer, shortcut. Betul. And it so happen that mereka berdua faham bahasa komputer. Betul. Mereka tak guna bahasa English yang lama. Mereka just cakap bahasa komputer sebab mereka bukan dapat result tu dengan lebih cepat. Yeah. And kita takut benda dia cakap kan, dia kompromi depan-depan kan. Tapi sekarang dah ada kalau yang basic level lah. Saya tak tahulah berapa advance benda tu kan. Tapi kalau yang even dalam psikologi, dalam counselling dah ada self-diagnose. Dan memang benda tu memang ada. So contohnya kalau kita nak dapat tahu apa kita minat, kita boleh je baca buku, kita buat self-test sikit kan. Kita boleh agak kan. Cuma dan AI pun boleh bantu kita buat benda tu. Cuma bila kita tak ada interaksi manusia, kita rasa macam tak yakin. Kita dah buat exercise ni, dia cakap kan, based on kita punya score apa semua kan, based on apa yang kita tulis tu, kita macam awak kena jadi cikgu. Kita macam tak yakin kan. Kita macam betul ke? Lepas tu tanya kawan-kawan kan, nak minta validation daripada kawan-kawan. Kau rasa aku patut jadi cikgu? Tapi bila benda tu sering berlaku, mungkin dan kita sendiri buat, baru kita ada that confidence kan, yang mungkin benda ni yang aku patut buat lah kot kan. Dan bila kita buat benda tu, kita pun seronok kan. Kita dapat hasil yang kita nak. Sebab tu Cikgu Ruan terus mengajar saya, termasuk saya juga, untuk buka YouTube channel dan buat dengan lebih baik. Nice kan? Jadi berbalik kepada persoalan Asad, apakah cabaran? So cabarannya dia makin mencabar lah kan? Dia makin mencabar. Sebab cabaran dalam industri education ni bagi mereka yang mungkin baru nak berjinak, nak jadi cikgu fotografi ke, cikgu videografi dan sebagainya. Dia makin mencabar sebab dah banyak elemen yang kita boleh menggunakan AI. Kan? Banyak benda kita dah boleh dapatkan bantuan daripada teknologi. Design contohnya, kita boleh guna Canva. Kan? Tak perlu dah pakai Adobe Photoshop apa semua kan. So dia memang dah buat benda tu. Midjourney dah boleh produce gambar-gambar yang unik. Kan? Jadi skill yang kita perlu ada sekarang mungkin jadi prompt engineer lah pula kan. Jadi kalau skill yang lama kita ada tu, kita kena perkasakan lagi lah dengan teknologi baru atau ilmu-ilmu baru kan, supaya kita tidak menjadi tidak relevan.
kan. Itu antara cabaran yang ada lah. So let's say lah, Kalau benda-benda basic memang senang nak dapat lah. Jadi benda yang basic tu kita dah tak boleh buat.